Okay, mari kita bersambung dengan bahagian seterusnya dalam bab 9. Kita nak tengok sama ada garis lurus yang diberi adalah selari atau tidak. Bila masa dia selari, kecerunannya adalah sama. Jadi garis lurus yang mempunyai kecerunan yang sama adalah selari. Okay, ingat selari dia sama arah, sama condong dan ada kecerunan yang sama curam. Okay. Kita tengok contoh 8. Tentukan sama ada garis lurus ini adalah selari dengan garis lurus yang satu lagi. Okay. Persamaan pertama, persamaan kedua. Adakah mereka selari? Caranya kita semak kecerunan persamaan pertama dan semak kecerunan persamaan kedua. Okey, untuk persamaan pertama, Y sama dengan 3X tambah 5. Ini ialah bentuk persamaan bentuk am, iaitu bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M-nya ialah 3. Maka kita dapat kecerunan sama dengan 3. Okay. C-nya ialah 5. Apa itu C? Ingat lagi tak? C ialah pintasan Y. Okay. Persamaan pertama, M ialah 3. Kita tengok persamaan yang kedua yang diberi ialah 6X tolak 2Y sama dengan 9. Dalam persamaan ini, kita tak boleh kata 6 ialah kecerunannya sebab bentuknya tidak sama dengan bentuk am, Y sama dengan MX tambah C. Ini adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C. Daripada persamaan ini, kita tak boleh dapat kecerunan terus. Apa yang boleh kita buat ialah tukarkan persamaan ini kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kita padan yang ni. Okey, kita tukar supaya dia jadi Y di depan sebelah kiri. Jadi kita angkatkan 6X ni ke belakang, sebelah kiri tinggal negatif 2Y sama dengan 9. Sama dengan 6X duduk depan dulu ya, sebab kita nak bentuk X di depan, C di belakang. Okay, 6X tadi depan ialah positif 6X. Pi ke sebelah kanan dia akan jadi negatif 6X. 9 ini depan dia tak ada apa-apa tanda, maksudnya dia positif tambah 9. Kita nak hapuskan negatif 2 untuk dapat Y sahaja. Negatif 2 dengan Y hubungan darab, kita buat bahagi. Bahagi setiap satu ini dengan negatif 2. Sebab ini adalah tanda tambah. Jadi setiap satu kena bahagi dengan negatif 2. Sebelah kiri kita dapat Y. Sebelah kanan negatif, bagi negatif kita dapat positif. 6 bagi 2 dapat 3X. Tambah 9 bagi, tambah pula. Okey. 9 bagi negatif 2 kita akan dapat nilai negatif 9/2. Okey. Kita dah dapat bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi daripada sini persamaan ini kita dapat kecerunannya ialah 3. Okey. Kita bandingkan dua nilai kecerunan, sama kan? Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa kedua-dua garis adalah selari. Okey. Oleh kerana kecerunan bagi kedua garis lurus adalah sama, maka garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 sama adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. Okey. Itu contoh 8.
Dalam contoh yang seterusnya, contoh 9, kamu akan diberikan satu contoh, satu soalan di mana mereka tidak selari, ya. Jom kita tengok. Okey, tentukan sama ada garis lurus ini adalah selari dengan garis lurus ini. Apa kita buat? Kita cari kecerunan kedua garis dan kita bandingkan kecerunannya sama atau tidak. Untuk persamaan yang pertama, bentuknya ialah Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita boleh dapat nilai M terus, iaitu 3. Dalam persamaan kedua, 6Y sama dengan 3X tolak 9. Jadi, bentuk ini bukan bentuk am. Apa kita buat ialah kita tukarkan. Okey. Kepada bentuk am, untuk hapuskan 6, kita bahagi 6. Setiap ini bahagi 6. Jadi, nilai dengan sebelah kiri ada Y, sebelah kanan ada 3/6, iaitu 1/2. Atas ialah 1/2X tolak 9/6. Tak boleh kita bahagi, kita permudahkan sahaja dengan sifir 3 atas 3 bawah 2. Jadi kita dapat ada bentuk Y di depan, Y sama dengan MX tambah C. Ini nilai M dia. Maka nilai M ialah 1/2. Kita semak di sini M dan M ni tak sama kecerunan. Okey, oleh kerana kecerunan bagi dua garis lurus tidak sama, maka garis lurus Y sama dengan 3X tambah 8 adalah tidak selari dengan siapa? Dengan garis lurus 6Y sama dengan 3X tolak 9. Tidak selari, ya. Tidak selari. Okey. Kita sambung dengan contoh 10. Diberi bahawa garis lurus ini adalah selari dengan garis lurus ini. Hitung nilai H. Okey, dia kata dah adalah selari. Kalau dia selari, syarat dia apa? Syarat dia kecerunan ni mesti sama dengan kecerunan yang ini. Jadi kita kena samakan kecerunannya. Okey. Kita semak kecerunan yang pertama dulu. Persamaan ini 4X tambah 3Y sama dengan 18. Kecerunannya kita tak boleh dapat terus sebab persamaan ini bukan bentuk am. Apa kita buat? Kita tukarkan supaya kita dapat bentuk am. Jadi kita nak Y duduk depan. 3Y kekal positif, kosongkan. 4X akan pergi belakang, ini positif, 4X ke belakang jadi negatif 4X, 18 positif, maksudnya tambah 18. Tak cukup lagi, 3 tu kena hapuskan, kita bahagi 3 setiap satu ini. Okey, jadi dapat Y sama dengan negatif 4/3X tambah 18/3 iaitu 6. Okey, daripada persamaan ini, kita dapat kecerunannya ialah negatif 4/3. Dia kata dia selari dengan persamaan ini. Kita semak kecerunan persamaan ini pula. 2X tambah HY sama dengan 20. Kita nak bentuk am. Okay, jadi HY di depan, 2X pergi ke belakang positif akan jadi negatif 2X. 20 ini depan dia kosong, positif, jadi kita kekal positif. Yang ni tadi tukar tanda sebab dia tukar tempat, kiri ke kanan. Okay? 20 ni tak gerak mana pun. Dia masih di sebelah kanan, jadi tanda dia dikekalkan. Okay? Jangan pergi tukar dia negatif pula. Kita nak Y. Untuk dapatkan Y, kita kena hapuskan H. Setiap satu kena bahagi H. Jadi, kita dapat Y sama dengan negatif 2/H X tambah 20/H.
Kecurunannya ialah negatif 2/H. Dia kata tadi mereka selari. Kalau selari, M kena sama. Jadi, dua nilai ni mesti sama. Negatif 2/H daripada sini mesti sama nilainya dengan negatif 4/3. Okey. Jadi, kita nak, kalau dia sama, kita dah boleh cari nilai H. Dia jadi satu persamaan sudah. Okey. Kita dapat H, buat darab silang pun boleh. Darab silangnya. Jadi, H darab negatif 4. Negatif 4H. 3 darab negatif 2. Negatif 6. Negatif 4H sama dengan negatif 6. Kita nak nilai H, kita bahagi negatif 4 kiri dan bahagi negatif 4 kanan. Okey, negatif 6 bahagi negatif 4 kanan. Negatif bagi negatif, positif 6/4 iaitu 3/2. Okey, kita dah jumpa nilai H seperti yang diminta oleh soalan. Hitung nilai H. Itu dia nilai H. Okey, itu sahaja dan seterusnya uji minda 9.1D. Okey, ada soalan 1, 2 dan 3. Soalan 1 boleh rujuk contoh 8 sama ada dia selari atau tidak. Okey, sama ada selari atau tidak. Jadi apa kamu buat ialah semak kecurunan persamaan pertama dan semak kecurunan persamaan kedua. Adakah kecurunan mereka sama? Kecurunan sama, jadi selari. Okey, untuk persamaan 1, persamaan 2. Kecurunan persamaan 1 dan persamaan 2, kalau dia tidak sama kecurunannya, maka dia tidak selari. Okey, ini kesimpulan kita dapat ya. Soalan 2, tentukan nilai K bagi setiap pasangan garis lurus berikut. Soalan ni sama macam contoh 9. Dia bagi satu persamaan yang kamu dah boleh dapatkan kecurunan dan dia bagi satu lagi kepersamaan di mana ada nilai K. Cari nilai K itu. Soalan 3 boleh rujuk contoh 10 pula. Cuma bezanya kali ini diberi gambar rajah. Kalau gambar rajah ni dia kata ialah segi 4 selari. Kamu kena tahu ciri-ciri segi 4 selari iaitu sisi yang bertentangan mempunyai kecurunan yang sama. Maksud dia selari. Sisi bertentangan satu set lagi, okey, adalah selari juga. Maksudnya kecurunan ni sama dengan kecurunan ni. Okey. Kecurunan yang ni pula sama dengan kecurunan yang ni ya. Okey, kecurunan ni kecurunan SP, kecurunan PQ, kecurunan siapa? RQ, yang ni kecurunan SR. Okey, hitung nilai H dan K. Itu sahaja. Ada apa-apa soalan sila tanya ya. Bye.